Kalau di Semenanjung kita ada 3, di Jengker, kemudian di Bagan Datuk dan di Ngelan. So bagi aktiviti hiliran kebanyakannya adalah di aktiviti hiliran, keseluruhannya ada. Okey, kalau kita ingat apa industri koko ni, industri koko yang saya akan terangkan ni, dia akan ada dua aktiviti lah. Satu bahagian makanan dan satu lagi bahagian bukan makanan, terutama dari bagi kosmetik. So bahagian makanan, of course, tentunya lembaga koko ni adalah sinonim dengan produk-produk coklat. Produk coklat contohnya macam pralin, kan, ni semua pralin dan kita boleh hias pralin ikut kegemaran dan masing-masing. Kita boleh buat pralin, kemudian kita boleh buat pen. So kita boleh, kebiasaan ni kita buat pen ni, apa ni adalah kacang yang kita salut almond, hazelnut, kacang tanah, dan kita boleh juga salut raisin. So kita juga di lembaga koko, terutama di Pusat Inovasi Teknologi Koko, lagi pendidikan yang kita buat adalah minuman daripada halia, daripada tungku ahli, dan juga produk-produk seperti kita juga biasa-biasa untuk menambahkan seni daripada seri kepada produk kita biasanya di unit di PITK Nilai ni kita ada unit kita panggil pusat unit coklat royal. Yang macam ni lah untuk kebanyakan untuk aktiviti kebanyakannya untuk kita ada juga produk-produk yang special dan produk-produk special. Contohnya yang diusahakan, contoh macam keto coklat dengan kebaikan dia seperti meningkatkan imun sistem, merendahkan blood cholesterol. Dan kita juga produk-produk macam dan kita ada juga antioksidan coklat. Dan kita ada satu produk baru diusahakan oleh Pak Rosmati. Ada 3 fasiliti utama. Satu yang ini kita boleh buat kombucha dan kita juga boleh buat compound. So kita boleh buat compound susu, compound gelap, dan boleh juga kalau katakan kita nak ada yang permintaan special kombucha dan compound, contohnya macam safari. So itu kapasiti yang biasa atau request yang special daripada. Inilah kita punya facilities untuk kita buat pralin, dan juga kita ada facilities untuk buat semua produk yang dikeluarkan di ni kita dapat di alat. Satu lagi aspek yang penting dalam dalam industri makanan ialah analisis. Terutama di PITK Nilai, kita akan dapat kita dapat penyerapan ISO IEC 12025. Kebanyakannya melibatkan kebanyakan majoriti adalah melibatkan dalam
dalam industri. So kita boleh buat microbiology, boleh buat sisa racun perosak, kemudian fizikal. Dan yang saya rasa antara yang menarik makmal ni juga menawarkan sensory penilaian deria untuk produk-produk. Jadi kat situ kita panel-panel ni dilatih untuk bagi untuk bagi penilaian tentang produk-produk kita standard, macam mana flavor, kat mana standard produk kita. So ini sedikit tentang saya tunjukkan tentang instrumen-instrumen yang berada di makmal analisis tu. Oleh Encik Rizman ni, dia menawarkan khusus asas macam mana nak buat coklat, macam mana nak apa yang terdapat dalam proses. Contohnya macam dari tata cara teknik pembuatan coklat buatan tangan, kemudian melibatkan pelibatan masyarakat di dalam sektor hiburan. Kita juga kita meningkatkan penggunaan pupuk dan coklat di pasaran domestik. So syarat pelaikannya senang. Usaha coklat, pelajar di tengah universiti, di tengah institut pendidikan dan juga orang awam. Yuran ni walaupun kita nampak banyak benefit dia kepada yang mengikuti kursus ni. Contoh semasa kursus ni kita bagi cenderahati yang biasa dibagi adalah apron, H1, scraper, buku menu dan serta kit impact dia. So ini adalah gambar-gambar tentang apa dalam semasa aktiviti dijalankan. So semasa kursus kita akan ajar macam mana tempering coklat. Tempering ni adalah kritikal semasa kita buat coklat betul, maknanya coklat yang coklat yang dengan cocoa butter yang kita baca. So untuk buat coklat dengan menggunakan cocoa butter, tempering ataupun penyempuhan ni, kalau kita tak berjaya melaksanakan tak menjalankan tempering ni dengan betul, dia akan nampak macam putih-putih. Putih-putih itu sebenarnya bukan yang bulat, tapi adalah lemak susu yang terpisah daripada matriks lemak koko tu. Okay, so buat filling simple-simple, kemudian macam mana nak masukkan filling, nak masuk inti dalam coklat tersebut. Okay, so ini adalah produk hasil ya, produk akhir yang kita dapat semasa selepas program tu lah, insyaAllah.
So tuan-tuan dan puan, mungkin di ujung di ujung kursus tu boleh kot dah dapat produk-produk macam ni. Okey, secara umumnya terdapat 232 usahawan yang telah dilahirkan daripada program ni. Okey, kemudian yang program yang kedua yang peminat-peminat dia adalah komunitas lah. Komunitas. So kita punya program pembangunan produk bukan makanan. So kebanyakan produk-produk yang daripada program pembangunan produk bukan makanan ni adalah kata orang di luar negara dan juga di dalam negara. So ini adalah produk-produk yang telah sebagian daripada produk yang telah memenangi award. Okay. So kita ada bedak yang menang award. Bagi RMK 12, kita ada satu program dia RMK 12 untuk pembangunan produk. So bagi pembangunan produk produk baru berasaskan koko untuk RMK 12. Bagi produk kosmetik vegan berasaskan koko dia ketua Dr. Sam Moyap. So nak bagi cadangan mungkin boleh kontak bagi produk makanan boleh kontak Dr. Zainal dan boleh berbincang dengan beliau. Untuk produk kosmetik boleh dengan Dr. Sam Moyap. Okey, satu lagi yang saya nak usaha lembaga koko untuk menggalakkan lagi aktiviti pengkomersialan di bahagian huluan dan juga hulu hiliran. So salah satu buat di kita akan buat Ranau Sabah dan juga di Milai. So projek yang paling ke depan paling maju adalah di Koko Cluster Sarawak. So dalam presentation ni saya terangkan sikit tentang Koko Cluster di Sarawak. So kalau kita tengok dia banyak aktiviti kat sini. Aktiviti pertama adalah pengumpulan biji koko kering. Kemudian kita ada juga buat produk, sampel produk hiliran. Kemudian saya sedang bermula dan kat situ kita tengok ada program Koko Cluster ni penyatuan antara usahawan-usahawan untuk supaya produk komersial lembaga koko ni terkenal di mata masyarakat. Okey, so di Koko Cluster tu juga kan daripada koperasi ni kan petani-petani, usahawan-usahawan koko, usahawan coklat boleh menjadi ahli kepada koperasi. Adalah projek Cluster Koko Ranau. So
So tempat ni adalah strategi. So kita kalau kita tengok kat situ dia dekat Kundasang, lepas tu dia dekat dengan air panas. So ini adalah kawasan Ranang dekat dalam rasa. So ini adalah dia punya layout processing plant. So gambar-gambaran artis, gambar-gambaran macam mana bangunan tersebut. So okey, bagi yang berminat dengan yang bagi yang berminat tentang produk-produk di atas ataupun jadi usahawan, dalam slide ni saya adalah beberapa yang boleh dihubungi. Contohnya macam katakan peminat untuk mengetahui tentang usahawan coklat, kita kalau katakan untuk peminat tentang pengusilan coklat, mungkin boleh menghubungi Encik Jalaluddin bagi pendidikan. Untuk tadi yang projek kita boleh berhubung dengan Dr. Zainal, Puan Suzana untuk pengarah bagi aliran, bagi logik Encik Asyik. Okay, bagi analisis yang berminat tentang analisis produk, mungkin ada yang nak maju ke depan, nak cuba ekspor ke ataupun nak pergi pasaran yang lebih luas lagi. Produk-produk tu boleh dihantar analisis kepada perkhidmatan analisis, dan result yang keputusan yang keluar daripada amal ni diiktiraf di seluruh dunia. So boleh hubungi Encik produk kosmetik ni boleh berhubung dengan Encik Jalaluddin dan juga Datuk Samuel. Dan saya dipahamkan dalam webinar ni pun Dr. Azila pun ada juga. So Dr. Azila ni banyak bekerjasama dengan Puan Naslina. So lepas ni mungkin Puan Naslina boleh berkongsi, dan katakan kalau Dr. Azila nak mencelah pun, saya rasa webinar kita kali ini untuk menunjukkan bagaimana sinergi antara pendidikan dan semangat usahawan tu boleh dilaksanakan. Okay, saya rasa itu saja presentation saya, dan saya juga suka. Julai adalah World Chocolate Day. Okay, so itu saja saya punya presentation tentang pengkomersialan tentang produk-produk R&D yang sedang berjalan di Lembaga Koko, dan juga produk-produk yang akan dijalankan di Lembaga Koko. So mungkin saya minta lepas ni saya buka kepada Puan Aslinda untuk untuk pengalaman dia sebagai usahawan. Saya dah baca biodata Puan Aslinda, saya dah kukuh, memang hebat lah. Maknanya daripada keluar universiti dia memang terus nak jadi usahawan, dan bukan sembarang usahawan kosmetik dia, usahawan kecantikan dia. So yang kerjaya dia sebagai usahawan. Okey, Puan Sina. Okey, terima kasih Dr. Faizal. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Aslinda binti Mahat. Okey, saya ni orang kata macam doktor kata, macam lahir keluar habis saja universiti terus berkecimpung dalam dunia perniagaan, tak jugalah. Tapi sebenarnya kira hampirlah sikit doktor. Bukanlah orang kata keluar tu terus ni, ada jugalah pengalaman bekerja. Okey. So saya teruskan dengan saya punya pengalaman saya lah sepanjang saya dengan Lembaga Koko. Okey.
Boleh share screen saya ke? Puan boleh share screen. Puan, Boleh share screen Okey. Puan boleh share screen. Okey. Sebentar ya. Okey. Okey. Boleh nampak ke saya punya screen? Boleh Puan, saya nampak. Okey, nampak saya punya screen? Okey. Okey, nama produk saya adalah Coco Paradise. Kenapa saya pilih Coco Paradise? Sebab saya nak semua orang mengimajinasi orang kata kita macam seolah-olah berada di alam koko, alam coklat lah. Kata sambil mandi, sambil fikirkan coklat. Okey, Coco Paradise adalah produk mandian yang orang kata berasaskan koko. Bahan utama dia memang koko lah. So bila orang kaitkan koko, orang akan terbayang coklat. Orang tak akan terbayang benda lain. So memang orang kata bila coklat ni, so saya punya produk ni memang orang kata setiap kali nak mandi memang akan berbau coklat sahaja. Tak ada bau lain. So memang ada orang sampai kata, Puan boleh tak kalau saya nak rasa sikit? Jangan. Ini sabun mandi bukannya makanan. Okey. So ini kami punya orang kata slogan, indulge your skin with a touch of nature. Kita manjakan diri kita dengan orang kata daripada produk-produk semula jadi. Okey, saya ada sedikit video untuk ditayangkan. Boleh Puan on tu? Ya? On video tu tadi Puan. Kami tak nampak video, Linda. Ha? Tak nampak video. Oh, tak nampak video ya? Okey, sekejap saya tayangkan semula. Okey, nampak tak video dia? Kejap. Okey. Okey, baru ada. Puan, suara dia tak ada. Okey, kejap saya play semula lah ya. Maaflah. Okey.
still lagi tak ada suara. Okey, untuk makluman produk saya boleh didapati di Shopee Saya ada kedai dekat Shopee. So siapa yang berminat boleh beli secara online. Okey, so saya masuk pada latar belakang saya. Okey, saya ni orang kata habis dulu SPM, saya buat matrik lah dalam bidang perakaunan. Dan kemudian habis matrik, sebenarnya saya sambung buat degree dulu. Habis matrik saya buat degree dalam bidang multimedia. Okay, after that saya adalah kerja dengan JASCO selama setahun. Kemudian selepas kerja dengan JASCO tu macam saya bukan tak berminat, macam tak menjiwai lah kerja dekat JASCO tu, tak tahulah kenapa. Then saya ambil diploma eksekutif dalam bidang pengurusan fasiliti. Masa ni saya ambil dengan UTHM, dan dalam masa sama saya diberi peluang orang kata bekerja dengan UTHM sementara lah. Tapi macam tak kena juga dengan jiwa saya. Kemudian saya orang kata saya menjadi lecturer sebentar dekat ada satu kolej swasta dekat KL. Masa tu saya kena ambil SKM. So saya ambil jugalah SKM dalam bidang multimedia. Tadi perakaunan, lepas tu multimedia, kemudian pengurusan fasiliti, kemudian patah balik multimedia. And lastly, saya macam kata mungkin bukan jiwa saya juga untuk sebagai lecturer. Dan saya ambil bidang usahawan. Kira saya sambung master dalam teknik usahawan. Dan insyaAllah tahun depan saya akan viva lah. Belum habis lagi ni sebenarnya saya punya usahawan master saya. InsyaAllah next year akan viva. Okay, so itu sedikit dalam bidang pendidikan. Saya nak mencerita lebih dalam bidang pengalaman saya dalam bidang perniagaan. Okey, nak ikutkan pengalaman saya dalam bidang perniagaan ni memang dah lama. Sebenarnya selepas SPM lagi saya dah bermula. Masa tu saya niat di hati menolong ayah membuka House of Healing Melaka. Sebelum ni House of Healing dia bukan franchise. Dia orang kata by negeri dia ada main HQ, macam HQ lah. So ayah saya pemegang HQ untuk Melaka masa tu. So saya bantu ayah saya daripada dia berniaga orang kata bergerak ke rumah customer, sehinggalah kami berjaya membuka kedai. Masa tu first kedai kami dekat bangunan Mara, Negeri Melaka. So itu saya kata saya bangunkan dengan ayah saya, arwah ayah saya lah. Okey, kemudian tapi House of Healing Melaka ni masih lagi established di bawah kakak saya, sebab saya dah orang kata saya cuma fokuskan pada dia punya account sahaja saya pegang. Untuk bahagian sale apa semua saya serahkan pada kakak saya. Okey, kemudian saya ada company Akardia Teknologi, di mana pada awalnya Akardia Teknologi ni bermula sekitar tahun 2009, di mana masa ni saya fokus untuk business printing. Masa ni kami lebih kepada supply kira printing material macam kata cenderahati ataupun barangan sukan, pakaian sukan, baju korporat. Ni lebih kepada tender-tender government. Masa ni kami memang fokus pada tender government lah. Yang kecil-kecil ni kami tak fokus, sebab bagi kami tender government orang kata job besar kan. Okay, so dan Akardia Teknologi ni masih lagi establish sampai sekarang, sebabnya kami selepas aja kira saya dah tak fokus pada printing, kami beralih pula kepada consultant business, di mana kami yang memberi orang kata idea ataupun kami memberi tunjuk ajar kepada ramai klien, di mana macam in case kalau
diorang perlukan dana tambahan daripada mana nak cari, kami akan bantu salurkan ke orang kata ke tempat-tempatnya lah. Tapi bukanlah kami menjadi orang tengah, tak. Kami cuma bantu menyediakan kertas kerja, menyediakan perakaunan dan in case kalau macam dia perlukan presentation untuk angel investor ataupun investor-investor lain, and then kami pun provide juga servis tersebut. So kami membantu usahawan-usahawan yang lain. Dan dalam masa yang sama saya ada belajar urutan untuk ibu bersalin. So di situlah orang kata terwujudnya Akardia Beauty. Di mana masa ni saya dia sebenarnya ada satu peristiwa di mana saya sakit selepas bersalin. So masa ni saya macam kenapa tak saya bantu ibu-ibu bersalin ni untuk kembali sihat. So itu kenapa wujudnya Akardia Beauty. So Akardia Beauty ni lebih kepada kita fokus pada untuk orang kata bersalin, untuk ibu-ibu bersalin dan juga orang kata siapa-siapa yang memerlukan bantuan untuk urutan, saya masih lagi provide lah. So kemudian dalam masa yang sama terwujudnya Afa Eco Senyum Berhad. Okey, Afa Eco Senyum Berhad adalah milik sepenuhnya husband saya, suami saya, dan saya orang kata sebagai pembantunya lah. Afa Eco pun merupakan salah seorang penerima dana daripada MTDC sama seperti saya, tapi Afa Eco terima dulu. So kira Afa Eco ni dia mengeluarkan produk insect repellent yang kata penghalau serangga semula jadi dari research daripada UNIMAP, Universiti Malaysia Perlis. Okey, penghalau, saya nak terangkan sikit pasal penghalau serangga semula jadi ni. Ramai orang tersalah faham bila kita kata semula jadi ni dia akan membayangkan serangga ni akan mati, tapi secara produk yang dihasilkan tu adalah semula jadi. Tak ya, sebenarnya bila serangga itu mati sahaja itu dah dikira bunuh. So dia dikira racun, dia dikira racun. So bila automatik racun, kita dah tak panggil dia semula jadi lagi. So yang husband saya punya produk ni dia punya kelebihan, dia hanya menghalau sahaja, dia tak membunuh. So semut atau apa kata cicak, in case kalau tikus cencorot tu pun dia tak sukakan bau ni. So dia punya ni hanya akan menghalau. So kata lipas, cicak dia tak akan matilah dalam rumah kita. Okey, itu untuk Afa Eco. Okey, untuk produk Coco Paradise saya menggunakan 3 dimension, tapi nama 3 dimension ni saya masa tu orang kata dalam program Symbiosis, saya ada grup saya, ada tim saya. So mereka punya cadangan nama 3 dimension. Tapi saya tak nak mengketengahkan 3 dimension. Saya nak mengketengahkan jenama brand saya iaitu Coco Paradise. So kira Coco Paradise ni lagi popular lah daripada 3 dimension. Okey, itu sedikit dalam pengalaman saya dalam bidang perniagaan. Okey, sekarang saya nak masuk dalam bahagian pengalaman saya menerima dana MTDC. Okey, masa dana MTDC ni, dia ada 2 dana masa time saya tu. Satu dana untuk pengujian pasaran, satu lagi dana untuk pemasaran produk. Okey, pada tahun 2014 saya ditawarkan untuk orang kata dana yang kedua iaitu dana pemasaran produk. So dana ni, yang pemasaran produk ni dia punya orang kata volume kita bukan duit yang kita nak kira macam dana yang kita akan peroleh up to 2 million. Lebih kurang hampir boleh sampai Okey, mungkin Puan boleh terangkan sikit lah. Terangkan pasal apa, Doktor? Menarik. Mungkin ada sikit-sikit yang tu. Okey, dana MTDC ni, dia ada 2 dana lah macam saya cakap tadi. Satu untuk pengujian pasaran di mana kita ambil produk-produk daripada researcher, kita try market. Kita nak tengok macam mana market dia. Lagi satu dana untuk kita memasarkan produk. Tapi dana untuk memasarkan produk ni sekarang ni lah yang saya difahamkan, dia kena melalui dana yang pertama dulu baru kita boleh pergi ke dana yang kedua. Okey,
So masa tahun 2014 saya orang kata terpilih lah untuk memasuki pemilihan menyertai program simbiosis. Sebelum ni nama dia program simbiosis MPDC. Di mana saya di bawah ikutkan saya sepatutnya saya kena memilih teknologi daripada UTM. Okay, so masa program ni masa 2014 masa tu saya memang kata dah ada 2 anak. So saya terpaksa tinggalkan anak selama 2 minggu untuk saya serta dalam program ni. Memang masa tu orang kata hati pun tintong-tintong jugalah, 2 minggu agak lama lah juga nak tinggalkan anak. Anak pula kecil lagi. Tapi apakan daya. Okey, masa tu saya buat cekalkan juga hati untuk pergi dalam program tu yang di mana dia buat dekat 1 minggu dekat JB, 1 minggu dekat PD. Okay, so saya pergi dan Alhamdulillah tahun 2015 saya terpilih untuk serta dalam program simbiosis ni. So, masa dalam 2015 ni, tanpa diduga sebenarnya saya dalam keadaan mengandung sebenarnya. So, orang kata pergi ke kelas dengan bawa perut. Memang kelas dia hampir setiap minggu ada. Dia bukan setiap hari lah. Dia ada setiap minggu tu dia akan ada kelas. So kata saya cekalkan hati juga, kadang-kadang kata mabuk tu tak apalah belakang kira, pergi juga kelas dia. Kata demi nak dapatkan dana ni kan. Okay, dan pada tahun 2015 ni juga saya masih lagi tintong-tintong pasal teknologi yang hendak dipilih. Sebabnya pada mulanya dia orang tawarkan dana sebanyak 2 juta. Tapi sekarang masa tu dia dah jadi 500k saja. So dia dah jadi uji pasaran. So dia tak jadi dana pemasaran tu lah. So saya jadi macam kalau UTM punya teknologi dia lebih kepada macam secara skala besar. So saya fikir saya tak boleh move on lah dengan yang skala besar ni sebab perlu bajet yang tinggi. So saya pilih banyak jugalah universiti, antaranya UPM, tapi ada kekangan, adalah masing-masing ada kekangan. Ada UPM, ada UITM. Dan last but not least saya pilih lembaga kukuh juga. Masa tu dalam kepala otak hanya fikir lembaga kukuh dekat aja, sebelah aja pun. So tak ada masalah lah, kalau nak ulang alik ke nilai pun okey je. Masa tu fikir macam tu, saya tak terfikir pasal benda lain lah. Dan saya pilih produk Dr. Azila. Dr. Azila pun masa tu banyak kali jugalah saya dah start approach daripada 2016 tu, memang saya dah approach Dr. Azila, kata saya memang berminat dengan produk ni. Mula-mula saya tak tahu kenapa saya minat. Lama-lama saya nampak dia punya point ada dekat situ sebenarnya. Okey. Then pada tahun 2016 saya buat keputusan dah memilih teknologi LKM. Masa tu juga saya terus untuk orang kata write up dia punya kertas kerja ni. Kertas kerja untuk dana, jangan orang ingat senang lah, ingat tulis saja terus dapat. Tak, dia bukan macam tu, dia makan masa. Macam saya memang makan tahun. Memang cumanya kita kena cekal hati. Sebab kadang-kadang, macam kita daripada lembaga kukuh, dia ada prosedur tertentu. Tapi daripada pemberi dana pun ada prosedur tertentu. Itu kadang-kadang benda tu dia akan membuatkan kita jadi makan masa. Daripada kita plan, saya sebenarnya target saya 2017 saya boleh dapat dana. Tapi itulah dia punya drag 2018 baru saya ni orang kata lulus untuk terima dana. So tapi dana tu orang kata dia ada kontrak dia. So kontraknya hanyalah selama setahun. Tapi dekat situ dia macam mana? Banyak masalah lah yang berlaku sebab daripada 2016 kita dah write up kertas kerja, kita dah come out dengan dia punya account, tapi bila lulus account tu sebenarnya dah lari tau. Sebab yelah 2016 harga kukuh berbeza, 2018 dah berbeza, so dah lari dah. So termasuk juga dengan macam exhibition, saya ada sertai exhibition. 2016 exhibition tu harga dia murah je, tiba-tiba 2018 tutup, mahal sangat. Tapi so macam saya terpaksa give and take lah. Ada benda yang macam exhibition tu sebenarnya saya diberi kebenaran untuk buat 2 exhibition. Tapi saya terpaksa gugurkan satu untuk tampung kos yang satu ni. Tapi macam
Kat sini dia memerlukan kita banyak berfikir lah macam mana cara kita nak orang kata masuk pasaran lah. Okay, then tahun 2019 Dana tu tamat tempoh dalam bulan 12 dan exhibition yang saya sertai tu bulan 10. Kata alhamdulillah lah sempatlah saya habiskan exhibition dan saya buat final finding berkenaan dengan pengujian pasaran produk ni lah. Dan alhamdulillah lah produk ni memang lulus lah. Untuk dana first ni dia lulus. Untuk dana second buat masa sekarang ni belum lagi di open. So saya masih lagi orang kata pemegang dana pertama sahajalah. Okey. Cabaran ni sebenarnya sangat banyak. Tapi yang utamanya sebenarnya cabaran yang saya hadapi ini memang makan masa sebenarnya. Dia perbezaan antara prosedur antara lembaga kukuh dengan MTDC. Dia bila kita jadi orang tengah, kadang-kadang kita ni rasa bersalah. Kita nak follow lembaga kukuh. Dalam masa yang sama kita nak follow fulfill MTDC punya requirement. So dia jadi macam mula-mula saya cuba juga usaha untuk orang kata selesaikan sendiri. Tapi bila kes macam ni, janganlah berani cuba-cuba nak selesaikan sendiri. Panggil je dua-dua sekali kita duduk serentak. Itu je solution dia. Memang masa tu baru dapat kata sepakat. Kalau tak memang sampai ke sudah. Takkan selesai masalah tu. Dan dalam masa yang sama timeline. Cabaran timeline masa ni ialah masa nak keluarkan produk ni ialah diorang lembaga kukuh keluarkan produk dalam kata lab test saja. Sekarang ni saya nak keluarkan produk ni sebab kita nak test pasaran, kita kena try keluarkan secara imbang banyak. So timeline dekat situ yang kami hadapi bila masa tu tak silap saya Dr. Azila, masa tu tak ada tak ada bahan mentah, tak cukup kan. So kita jadi drag kan kita punya pengeluaran. Dia betul, tapi akhirnya kita dapat juga kan. Bersusah payah lah. Bersusah payah. Memang masa tu jadi macam bahan mentah tak cukup. Sila Dr. Aziz cakap dia ambil daripada tempat lain, ambil daripada lembaga kukuh lain untuk support kita punya pengeluaran. So kata tak apalah. Tapi memang masa tu pengeluaran yang pertama saya saya dapat tu bulan 8. Saya ni exhibition bulan 10. Memang orang kata ngam-ngam dalam masa 2 bulan saya nak kena siapkan, settlekan semua benda. Tapi alhamdulillah lah berjaya lah juga orang kata sampai masuk expo. Dan expo yang saya serta tu pun sebenarnya bukan calang-calang expo. Saya pun tak menyangka sebenarnya saya masuk expo tu. Saya masuk International Beauty Expo yang dijalankan di KLCC. Saya jadi macam ni first time sebenarnya saya masuk expo, tapi orang kata terus pergi expo yang paling gah lah tu. Saya tak ada masuk expo kecil-kecil ni. So sebab masa tu saya punya pemikiran yelah beauty expo kebanyakannya yang datang tu memang bukan calang-calang orang lah, dan nak pula international. Memang ramai yang approach saya daripada Middle East, daripada Korea, Japan, ramai yang approach dan diorang macam berminat nak beli imbak. Tapi ada kekangannya sebab ni produk R&D. Produk R&D untuk makluman kan, produk R&D harga dia berbeza tau dengan produk yang orang kata ada kat luar. Kenapa beza? Sebabnya R&D ni dia punya produk sangat-sangat berkualiti berbanding yang bersepah dekat luar. So produk R&D dia menggunakan bahan-bahan utama dia tu semua yang jenis orang kata grade A lah, kualiti, sangat kualiti berbanding yang ada dekat luar. So itu kelebihan kalau kita orang kata pilih produk R&D lah. Dan produk R&D ni saya dah perasan sebab saya syorkan pada customer-customer saya yang lepas bersalin menggunakan produk terutamanya body scrub. Okey, body scrub kalau ada dekat pasaran sekarang ni jenama Palmer's. Tapi Palmer's tu sangat mahal berbanding dengan body scrub saya, di mana fungsinya hampir sama. Tapi body scrub saya, dia bukan sekadar body scrub, dia boleh menjadi lotion. Di mana yang Palmer's tu dia hanya jadi orang kata lotion, dia ada lotion saja, dia tak ada body scrub. So saya punya produk yang body scrub ni memang setakat ni banyak, ada 3 produk saya yang body scrub ni memang mendapat sambutan yang sangat hangat, terutama daripada ibu-ibu lepas bersalin sebabnya dia menghilangkan stretch mark ataupun
kesan-kesan hormon kan kadang-kadang naik ada leher hitam lah, kat situ hitam lah, sini hitam. Dengan menggunakan body scrub ni memang alhamdulillah masing-masing kata hilang. So saya pun tak tahulah sejauh mana kebenaran sebab dia orang hanya kata memberi feedback sahaja daripada saya. Okey, itu cabaran saya sepanjang orang kata itu cabaran yang utama lah, nak ikutkan banyak lagi cabaran-cabaran yang lain. Dan sepanjang cabaran saya ni, saya tak nafikan lah Dr. Azila sebenarnya banyak orang kata ada di sisi saya lah. Dia sama-sama orang kata sama-sama guide saya jugalah sampailah terhasilnya produk ni. Even dekat exhibition pun alhamdulillah Dr. Azila sanggup turun untuk sama-sama dengan saya masa exhibition tu, dan bila ada orang yang approach dan saya tak mampu nak menjawab, Dr. Azila berada di situ. Dia membantu saya. Okey, terima kasih Dr. Azila. Okey, so ini saya punya FB. Siapa nak kata maklumat lebih mengenai produk saya, boleh layari FB dan juga Insta saya, dan di kedai siapa yang berminat untuk membeli, boleh beli di kedai saya Coco Paradise. Okey. Okay, so ada sebarang pertanyaan. Okey Puan, kita mengejar masa start lama sikit, tapi perkongsian Puan tu memang menarik lah. Juga pasal memang banyak pengalaman lah. Memang banyak pengalaman kita nak menguruskan. Kata orang masa kita nak uruskan tim kami ni macam Dr. Azila, macam sesi pun kita orang ni tak pernah belajar bisnes. So kita belajar research saja. Kemudian bila berjumpa MTDC dengan Puan, orang-orang yang bisnes kan. Jadi nak idea tu nak kalau dapat sambutan macam itu, tanya memang berjaya, memang menarik lah program ni. Dan juga saya juga tengok banyak juga lasang garam dia kan. Terima kasih. Sangat banyak doktor, memang tak terkata sebenarnya doktor. Menangisnya, ketawanya, semua rasa lah. Saya sepatutnya stop kan dalam untuk Q&A, tapi kan atau macam mana nak stop. Okey, kita akan buka dalam 1-2 soalan. So saya ada satu soalan daripada Puan atau Cik Nurbaha ni. Dia tanya, dana tu maksudnya geran yang geran apa? Geran tadi NTDC tu saya faham. Okey, dana tu maksudnya geran lah. Saya memang kata penerima geran daripada MTDC. Geran ni dia depends ada geran yang memang 100% disupport by agency lah. Ada yang macam geran daripada MTDC 70-30, di mana kita kena keluarkan modal kita 30%, 70% daripada pihak mereka. So kira siapa yang orang kata pencari geran ni, pencari dana ni, so hati-hati dengan dia punya tu lah. Sebab kadang-kadang kita dah mohon, tiba-tiba dia kata okay 30% daripada kita, 70% daripada dia orang. So kita kena standby jugalah untuk, orang kata kalau nak apply geran ni better kita ada standby sedikit lah, jangan langsung tak ada. Dr. Fizal, mute tu Dr. Fizal. Sorry. Okey, saya rasa saya kena saya dapat cue daripada penerbit saya untuk ni kan. Jadi katakan kalau nak contact Puan ni, kita guna yang macam Puan tunjukkan lah, Serious, Coco Paradise. Yeah. Boleh je bertanya dalam tu, saya akan balas nanti. Okey, so maknanya Facebook pun ada, Instagram pun ada ya? Ya, betul. Okey Puan, saya rasa ini penangan pengungsian Puan dengan penangan Puan ni sangat-sangat menarik. Jadi satu benda baru pada saya yang kita tak boleh ambil dari mana, yang kita tak boleh belajar dari mana, kita kena dengar dengan kita kena alami dan juga kita kena terus. So
saya rasa macam cepat betul masa 1 jam tadi apa benda tu. Okay. So saya rasa saya kena tamatkan kita punya perbincangan di buat kali ini. Kita tangguhkan, mana tahu ada rezeki lain kita boleh tambah, so kita boleh berbincang lagi sekali lah, kita boleh berbincang lagi sekali. Okay. So terima kasih kepada okey, saya rasa saya tamatkan kita punya webinar di sini. Terima kasih kepada kehadiran tuan-tuan puan-puan, adik-adik. Recording stopped.